Okey, itu dia. Macam mana Datuk, boleh dengar suara saya? Dengar, sangat clear. Oh, Apa khabar, Hussein? alah, baik, Alhamdulillah Datuk. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa kepada kami semua. Kita ada 100 lebih orang yang ketika ini baru saja masuk. Dan kepada sahabat-sahabat Bola Rotan TV, kita mengalu-alukanlah kedatangan Presiden PSM kita iaitu Datuk Seri Maudy Rizwan yang sudi meluangkan masa lah dengan penuhnya jadual. Sebab saya tengok Datuk di Facebook, kejap rasmi sana, kejap rasmi sini tu Banyak bagi. Hussein sihat. Macam mana kejohanan di Sintok baru ni? Biasa menarik tu sebab apabila penyertaan semakin banyak meningkat, KPTM semakin banyak yang berani masuk, Pahang, Kelantan, Bangi ya. Kemudian ada kolej-kolej yang dulunya status kolej kini bertukar universiti, mula berani masuk memberi cabaran lah, walaupun mereka tahu seketika ni mereka susah dah nak ke grand final. Tapi atas semangat tu. Saya nampak macam tu. Okey, jadi Datuk, malam ni Datuk, sebagaimana kita dah rancang, ada beberapa perkara lah yang kita nak Datuk share lah dengan peminat-peminat sukan tanah air khususnya. Sebab yang tengok ni, saya tengok masuk bukan semua geng takraw je ni. Ini macam-macam geng pun ada masuk ni Datuk. Okay, jadi saya rasa isu paling besar lah yang kita nak Datuk share pada malam ni, iaitu title yang dimainkan di pelbagai media, terutamanya media sosial, iaitu pemilihan pemain kesukan Asia dengan satu istilah yang saya rasa tak sedap langsung istilah tu. Sebab itu istilah sesuai untuk kes-kes politik je kan. Iaitu istilah digunakan pakai ialah pemain kroni. Jadi sebagai permulaan lah, itu rahsia Datuk. Maybe Datuk boleh share lah dulu dengan kami semua. Apa sebenarnya yang berlaku ni sampaikan diberikan istilah pemain kroni ni Datuk? Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Semua rindu suara Muhsin. Saya sendiri pun rindu suara Muhsin. Ulasan-ulasan yang menggunakan ayat-ayat yang bombastik, ayat-ayat yang selalunya menceriakan penonton, dan orang semua merindui Muhsin lah dekat Bola Rotan bila buat live. Jadi saya terpanggil dengan beberapa isu lah. Antaranya adalah isu yang pemilihan senarai terakhir untuk ke Sukan Asia. Betul Muhsin cakap, saya pun ada terbaca sedikit komen-komen dan juga statement di media sosial. Antaranya adalah kroni lah yang dimainkan, tapi hanya segelintir kecil. Dan saya lihat kebanyakannya pun faham situasi yang terkini dan juga memahami kaedah pemilihan untuk kesukan Asia. Istilah kroni ini rasa saya boleh confirmkan 100% memang tiada langsung isu kroni dalam untuk memilih pemain-pemain kesukan Asia. Kaedah pemilihan pada kali ini telah pun melalui pelbagai proses dan berbeza daripada edisi-edisi yang lalu. Perbezaan pandangan dalam menentukan pemain adalah biasa. Tetapi yang paling penting adalah melalui kaedah-kaedah yang mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak ingin berlaku. Saya rasa pihak kejurulatihan telah pun mengambil kira semua faktor dalam membuat pertimbangan. Bagi saya lebih baik kita fokus je kepada persiapan pasukan Sukan Asia dan kita berikan dorongan dan juga dukungan agar kali ini akan menghasilkan keputusan yang cemerlang. Untuk makluman semua, untuk makluman Muhsin, pemilihan kali ini dia ada proses dia. Prosesnya lama dah, semasa STR berlangsung pun kita dah melakukan proses itu. Sebelum ke Ratchaburi Thailand tempoh hari, semua pemain telah pun dimaklumkan bahawa prestasi setiap pemain di Thailand nanti, test match dan kejohanan di Pattaya Cup akan menjadi kayu pengukur untuk senarai ke Sukan Asia. Yang ini semua faham sebab kita dah maklumkan awal. Maknanya sekiranya performa kita, prestasi kita semasa di Ratchaburi itu dan Pattaya Cup itu tidak berapa bagus, dia akan diambil kira, dan sekiranya ada perubahan pemain itu nampak lebih menonjol, yang itu akan dipertimbangkan. Jadi pemilihan di kalangan pemain-pemain ini akan dilakukan dan telah pun dilakukan oleh 4 coach kita dan juga beberapa pegawai daripada PSM yang mengikuti perkembangan di Ratchaburi dan juga Pattaya.
Mereka pergi ke sana, saya hantar untuk menilai dan boleh sama-sama kita lihat perkembangan dan juga boleh memberikan sedikit pandangan. Ini ditambah pula dengan beberapa statistik daripada pegawai analisis daripada ISN, bukannya daripada kita, yang merekod video semasa test match dan juga kejohanan di Pattaya dan melihat kecergasan dan juga fitness dan lain-lain. Jadi semua ini dirangkumkan dan diambil kira dan dihadamkan oleh empat jurulatih kita ini. Kita buat memanglah kita mestilah memilih pemain yang terbaik di kalangan yang terbaik. Saya rasa yang ada di 15 pemain kita semasa di Raja Buri sebelum di Senarai Pendek adalah semua pemain-pemain yang saya kira adalah pemain yang terbaik di negara kita ini. Kalau tanya saya pun nak Aiman. Sebab Aiman adalah saya lagi dulu saya nak kira gulung. Saya pun tahu, rakan-rakan tahu saya memang dah kira gulung. Saya pun mungkin rasa kecewa juga sebab Aiman tak terpilih. Jangan ingat yang kat luar pun kecewa, saya pun kecewa. Jadi beberapa pendekatan yang diambil oleh kejurulatihan ini saya kena hormat dia. Sebab kita dah bagi mandat, kita bagi amanah dan sebagainya, kita kena percaya, kita kena yakin. Dan penilaian-penilaian tersebut bukanlah kita nak melihat sekadar bermain semasa STL. STL itu adalah satu kejohanan yang kita rasa kejohanan panjang selama 3 bulan berlangsung. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang hari ini bagus, next week dia tak bagus dan tak konsisten dan pelbagai. Jadi perkara ini juga diambil kira saya rasa lah di peringkat kejurulatihan kita. Dan juga yang paling penting adalah daripada segi pengalaman pun wajiblah diambil kira sebab yang kita nak main kali ini, yang kita nak masuk ke kejohanan kali ini adalah Sukan Asia yang sukan yang besar, bukan Sukan C. Jadi sudah pastilah di peringkat international kita mesti ada sedikit aspek pengalaman. Saya tak nafikan kita perlu ada pemain junior untuk kita serap ke international, tapi mungkin beberapa pandangan daripada jurulatih ada yang mungkin belum sampai ataupun mungkin kena touch up lagi ataupun mungkin kena kita expose lagi mereka akan datang. Dan saya yakin dan yang lain-lain ni katalah yang digugurkan ke ataupun yang tak terpilih dalam skuad pada kali ini akan berusaha dan saya yakin selepas ni akan ada pemain-pemain baru yang lain. Jadi kadang-kadang kita nak ambil risiko yang besar pun kita kena fikir daripada sudut-sudut yang tertentu. Kalau kita nak ambil sudut yang katalah berisiko besar boleh, semua kita letak pemain baru. Tetapi kita juga kena bersedia daripada kritikan-kritikan dan juga mungkin risiko kekalahan dan sebagainya. Mungkin sebab ini semua dalam sukan semua boleh berlaku. Dalam keadaan tertentu, kadang-kala saya sebab ada dalam setiap kejohanan di Sukan C, baik di Cambodia ke, baik di Hanoi ke, saya tengok memang betul-betul chances untuk dapat emas dan mengalahkan Thailand tu ada. Saya tengok sendiri. Tapi di saat-saat akhir, selepas mata ke-10, ke-12 dia jadi berbeza. Dan akhirnya down. Harapan tu memang sangat ada. Saya tengok sendiri kejohanan-kejohanan sebelum ini. Jadi sebab itulah kalau saya balik kepada soal kroni, tak timbul langsung. Ini bukan soal kroni dia pemain KL. Ini bukan soal kroni dia pemain Johor. Ini bukan soal kroni, tidak. Saya tahu yang main semua ada di kalangan terbaik. Saya tahu Muklis pun adalah feeder yang terbaik. Saya tahu Mio pun di kalangan tekong yang terbaik semasa STL. Saya tahu juga Aiman pun adalah antara orang yang berpotensi dan dia pun pergi ke Sukan C sebelum ni pun. Saya tahu. Tapi mungkin dalam pemilihan yang terakhir sudah pastilah coach kita membuat pilihan yang terbaik atas pertimbangan segala faktor. Memang dia maklumkan kepada saya untuk pengguguran 3 orang tu, memang dia ada call saya dari WhatsApp saya. Saya tak pernah mencampuri pun urusan-urusan ni. Saya memang serah pada coach kita, kena percaya kepada saudara Ahmad Jaiz dan tim. Saya masa dia umumkan, masa dia diserah list tu pada saya tak ada komen pun. Saya kata okey, proceed. Apa yang you rasa okey, dah dipertimbangkan, mungkin atas pandangan beberapa pegawai yang lain, atas pandangan daripada ASN dan juga mungkin MSN. Jadi itu yang terbaik, saya follow, saya ikut. Ini bukan soal ini pemain kroni, ini pemain lama, tak. Bukan soal tu. Sebab kadang-kadang di peringkat international ni saya tengok bukan semua pemain boleh ke level international. Hebat betul di STL ni. Saya tahu hebat sangat di STL ni.
lebih hebat daripada Zahid, lebih hebat daripada Azlan contohnya, ataupun Taman, ataupun Ijat Bom, ataupun Afifuddin. Tapi di peringkat international belum tahu kita boleh pergi sebegitu dengan suasana ataupun environment Sukan Asia tu berbeza, apatah lagi berjumpa dengan Thailand. Jadi yang ni dah berkira. Jadi saya ingat kita kena fokus lepas ni adalah kita punya kejohanan di Sukan Asia. Sayangnya Musin tak dapat bersama pula. Kita dah plan awal, Musin kita pergi sana buat ulasan, semua peminat kita merindui ulasan-ulasan Musin, tapi apa nak buat sebab tak nak buat live dan sebagainya. Saya sendiri pun tengah fikir sempat tak saya nak ke Sukan Asia nak melihat pemain-pemain negara. Jadi saya dah terlanjur Musim bagi tahun ni, saya maklumlah supaya semua faham pemain-pemain kita di Sukan Asia ni dia akan berlepas pada hari Khamis kalau tak silap saya, 21 hari bulan. Dan kita punya pengurus adalah Tuan Sarifuddin daripada PDRM, seorang pengurus yang sangat dedikasi, sangat komited, dan saya yakin boleh menguruskan dan memberi suntikan semangat yang besar kepada semua pemain-pemain. Untuk acara berpasukan ni kita berada dalam kumpulan A kalau tak salah saya. Kita berada dalam kumpulan B bersama Malaysia, Indonesia dan Korea. Ini acara berpasukan. Akan bermain daripada 25 September hingga 28 kalau tak salah. Juara dengan naib juara kumpulan akan pergi ke semifinal, seterusnya ke final. Dalam acara berpasukan ini saya lihat kita ada sedikit cabaran yang besar yang kita kena hadap, iaitu dalam kumpulan. Sebab kita bertemu dengan Indonesia, kita bertemu dengan Korea. Bukan saya tak yakin dengan pemain-pemain kita, Indonesia dan Korea juga adalah satu negara yang kita anggap boleh mencabar. Kalau kita agak performa kita down sikit, dia akan memberikan advantage kepada mereka. Yang ini saya sedikit risau di sini. Walaupun saya tahu akhirnya nanti adalah final tu adalah Thailand. Satu kumpulan lagi adalah Thailand, Japan, Laos. Sudah pastilah Thailand pergi ke final. Yang ini saya bagi harapan kepada semua peminat dan juga rakan-rakan kita dalam BSM. Sebab itu saya sasarkan pingat Perak dalam acara berpasukan. Sebab dia bermain dalam 3 regu. Kita ada 3 regu yang betul-betul tough, yang betul-betul berkualiti untuk kita menang acara berpasukan. Dalam acara regu pula kita bersama dengan ada 2 kumpulan, kita bersama dengan Malaysia, Singapura dan juga Vietnam. Satu kumpulan adalah Thailand, Philippines dan juga India dan juga Myanmar. Ini pun format sama, juara dan naib juara akan pergi semifinal. Sebab tu dalam acara regu saya lebih confident untuk pergi ke final. Dan ramailah yang tanya-tanya kenapa kita sasar emas, MSN tak ada sasaran emas untuk acara sepak takraw. Saya kena ambil pendekatan bahawa BSM ada, saya sendirilah selaku presiden BSM ada pandangan saya yang tersendiri. Maknanya sebab masa di Palembang Sukan Asia yang lalu kita dapat emas. Betul. Masih mengalahkan Indonesia dan saya ada dalam stadium tu waktu tu. Dan waktu tu memang Thailand tak masuk dan kita mendapat minyak emas. Jadi bila sampai ke next Sukan Asia pada kali ini, sudah tentulah sasaran itu saya kena kekalkan. Soal Thailand tak masuk itu soal lain. Sebelum ini saya dapat emas. Hari ini saya nak minta sasakan Perak sebab saya bagi alasan kepada publik Thailand. Tak berani saya sasakan sebab ada Thailand. Belum kita turun ke gelanggang aja kita dah downkan semua pemain-pemain Malaysia. Betul. Sebab saya tak setuju, saya kata saya kena sasakan emas untuk memberikan suntikan semangat yang lebih kepada semua pemain-pemain. Nampak macam kartun sikit. Kalau dulu dapat emas, hari ini saya tak boleh sasakan emas. Perak. Saya bagi alasan sebab ada Thailand. Sebab itu saya kata kadang-kadang pada pemain dan juga semua sebelum ini, masalah kita dengan Thailand ni antara salah satu masalahnya adalah bila kita masuk dalam gelanggang, kita punya semangat dan badi tu dah turun. Ini ada satu masalah lah yang saya rasa ada. Tapi saya rasa kali ini berbeza sedikit. Tapi kalau kita belum kita dah sasarkan Perak dan orang semua tahu sebab kita takut dengan Thailand, belum masuk gelanggang lagi bos kita dah turunkan semangat kita. Betul. Jadi sebab itulah saya ambil pendekatan yang lain bahawa saya sasarkan regu untuk acara saya sasarkan emas untuk acara regu.
Kita berusaha, kita yakin sebab tidak mustahil, sebab kita punya regu pertama pun pernah mengalahkan Thailand di sukan Vietnam, kalau tak salah saya. Malangnya regu kedua kita masa tu beberapa sukan kita kalah. Kita pernah mengalahkan. Dalam Cambodia pun saya tengok kita ada chances besar untuk kita menang, pun akhirnya kita kalah. Maknanya peluang tu memang ada, tidak mustahil. Dan saya rasalah support kali ini yang diketuai oleh Zahir memang betul-betul bersemangat dan dia rasa bersyukur sebab sasaran emas tu, saya rasa. Sebab pada dia, saya tanya rata-rata pemain, memang kali ini dia nak dapat emas tapi dengan adanya Thailand. Maknanya semangat bagus. Maknanya dia berani kali ini. Dia tak ada cakap kali ini dapat emas kerana Thailand tak masuk, no. Dia nak dapat emas biar Thailand ada sekali. Sebab tahu kualiti emas tu di mana. That's why kali ini sikit pendirian saya dan juga PSM kita sasarkan emas. Semua kita dah berusaha, Allah saja yang menentukan masa kejuanan tu. So, okay, Mohsin, ada lain berkenaan tu, Sukan Asia? Itulah saya rasa kita mungkin berdepan dengan cabaran ni lah tu. Mungkin sebab pemain yang digugurkan adalah antara pemain yang sangat popular. Yang sangat popular. So, Mukhlis popular, Aiman sangat popular, Mio popular. Cuma saya nampak macam pengguguran Mio tu orang tak bercakap sangat sebab mungkin kerana yang mengganti itu adalah Haziq. Betul. Sebab Haziq hujung-hujung SDL tu memang dia betul-betul meletup lah, kita cakap macam tu. Cuma mungkin Mukhlis ni kerana orang sangat meminati cara permainan dia semua. Tapi mungkin orang lupa yang menggantikan Mukhlis pun bukanlah sembarangan juga. Betul. Zaim pun saya rasa pun peminatnya ramai. Zaim pun perform. Penang Black Panthers pun menang. Macam tu. Aiman kita mungkin terpaksa terima lah. Dengan usianya yang muda. Walaupun pukulannya cantik tetapi pengalaman lah saya rasa menjadi masalah. Cuma yang menjadi persoalan kadang-kadang mungkin Datuk isu orang guna perkataan istilah kroni tu. Saya rasa dah Datuk mungkin kerana regu KL Black Panthers dan regu Penang KL Thunder dan Penang Black Panthers ni kedua-dua regunya layak bagi. Adakah kerana itu agaknya orang bercerita pasal kroni tu? Tidak, saya nak jelaskan tadi, ini bukan soal itu regu KL. Ini bukan, dia macam ni. Kalau kita dahagakan pingat emas bersama bila keberadaan Thailand ni kita amat tinggi. Sebab kita lama nak dahagakan. Kita nak sangat mengalahkan Thailand ini. Jadi dalam situasi ini yang kita dilema sebelum ini, nak menang tapi kalah, nak menang tapi kalah dah beberapa kali semua ni, dan kita pun tak naklah netizen komen lagi. Sudah pastilah kalau ada pemain yang terbaik, yang paling baik, yang performanya betul-betul berkualiti dan digeruni sangat oleh Thailand, takkanlah saya nak stop. Takkan saya kata tak boleh, saya kena ambil kroni saya. Saya kata sebab kroni saya ni penting untuk saya. Betul. Kalau adalah sebegitu pemain yang mungkin jurulatih dirasakan ada yang terbaik tapi kita tak ambil sebab kita nak bagi kroni dan akhirnya kita menggadaikan pingat emas tu kepada Thailand, ialah sebab kita bagi dekat kroni ada pemain yang lebih bagus daripada tu tapi kita tak nak bawa. Kita terpaksa bawa kroni kita. Yang ini saya rasa tak logik langsung sebab saya kata dalam sepak takraw, dalam PSM ni, saya sendiri satu PSM, saya bukan kira dia pemain mana. Saya tak kira dia pemain mana pun. Pemain mana yang bagus pun saya akan ambil. Sebab itu macam Zaim diselitkan dalam ataupun kali terpilih. Problemnya adalah saya tahu feeder. Ada Mukhlis, ada Zaim dan seorang lagi mungkin Aidil. Tentang Hayong dengan Farhan, dia orang tak petikan sangat. Dia orang tahu standard dan level dia orang macam mana. Dan mungkin tiga ni saja. Zaim rasa saya masuk, dia pun perform bagus sebelum ni dalam STL dengan kelincahannya, dengan dia punya watak dalam gelanggangnya. Dia boleh gulung lagi. Dia pun kadang-kadang dia boleh gulung. Agaknya dia ambil kira begitu. Sebab itu saya kata kalau dapat bawa semua, kita bawa semua tanpa kita tak boleh bawa. Tapi pertikaian ni adalah di kalangan feeder, saya faham. Yang Haziq tu mungkin tak adalah sikit problem. Tapi saya bagi tahu sebab kalau penilaiannya adalah kerana kroni, dah lama saya arahkan Ahmad Jaiz, tunggu saya punya list baru you saya tak pernah tanya dia pada pasal list pun. Tanya Ahmad Jaiz. Saya tak pernah tanya pasal list terakhir ke apa tak. Lepas tu dia maklum saya, lepas tu dia maklum pada Datuk Alim selaku pengurusi atlet. Untuk maklum saya pun berbincang dengan Datuk Alim, Datuk Alim kata okey kita ikut je lah. Saya ikut je lah. Tak ada saya nak bangkang, saya tak ada
Saya pun kalau boleh saya tak nak dilabelkan kroni. Ya. Saya tak nak dilabelkan kroni. Tapi mungkin atas faktor-faktor tertentu, dia kena bawa player-player ni atas faktor semangat. Dan mungkin salah satu dia ambil kira, sebelum ni saya ada dengar video siapa, Sahir tu pun diguruni oleh Thailand. Contohlah, Betul. saya dipakai. Saya dengar orang kita. Dan mungkin juga diguna pakai tu, walaupun saya tahu ada beberapa pun kadang-kadang tak confident dengan saya sebab tak konsisten. Tak konsisten. Dalam masa sama, mungkin dia berguna. Ini kejuaraan besar. Ini bukan kejuaraan untuk kita test player. Ini bukan kejuaraan untuk kita nak bagi pendedahan. Tidak. Kejuaraan ini kita nak color apa kita kat sana dapat. Emas, perak, itu yang kita nak. Jadi jawapannya adalah jawapan yang terbaik di kalangan yang terbaik. Saya dah maklum tadi, memang semua pemain yang ada tu, 15 itu adalah pemain yang terbaik di kalangan yang terbaik. Dalam nak buat penilaian dan pemilihan untuk senarai pendek, kita kena buat pertimbangan pelbagai faktor, termasuk pandangan dan juga mungkin daripada sudut sains sukan, dari segi kecerdasan, pertahanan dan sebagainya. Saya beritahu dah Ahmad Jais sebelum ni. Masalah kita ni adalah pertahanan. Ini kena betul-betul you tingkatkan, betul-betul you fokus supaya pertahanan ini kalau kita dapat tingkatkan dan kita dapat satu defense yang bagus, saya rasa kita dengan Thailand ada peluang yang cerah, saya kata. Sebab daripada segi game kadang saya tengok level je. Dia pun ada servis bagus, kita pun ada servis bagus. Yang itu yang kita, sebab tu saya katakan Musa tadi memang betul. Mungkin kerana ini pemain KL, dia cakap kroni. Bukan ini pemain Johor, dia kroni. Dia pemain Penang, tak. Bukan kerana segitu. Kalau boleh, saya pun nak Aiman, saya dari awal. Sebab saya nak gulung. Saya nak seorang killer gulung. Sebab saya memang nak, saya minat dengan killer gulung. Orang ini adalah Aiman lah. Tapi kalau pilihan itu adalah yang terakhir itu adalah Aiman tak terpilih, takkan saya nak paksa jurulatih bawa Aiman. Betul. Jadi ini adalah semua atas pertimbangan dan keputusan daripada jurulatih itu sendiri. Kita ikut. Kita ikut. So selain daripada 4 jurulatih, ada ke panel lain yang turut bagi input untuk pemilihan pemain tu? Ada, saya rasa dia pun minta pandangan-pandangan daripada beberapa orang yang lain. Mungkin termasuk daripada kita punya think tank pemikir dan sebagainya, dan juga mungkin daripada MSN, ISN dan sebagainya. Tapi akhirnya adalah jurulatih itu sendiri yang buat keputusan. Mereka yang train, mereka yang ada hari-hari dengan player, dan seharusnya adalah keputusan itu dibuat oleh mereka. Kalau saya hari ini nak komen pasal kenapa tak ambil player ini pun tak boleh. Walaupun saya presiden PSM, sebab saya tak ada dalam sesi latihan mereka. Mungkin mereka lihat hari-hari dia buat sasaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua tepat. Contohnya, mana saya tahu. Katalah hari ini dikata kenapa tak ambil Mio, kenapa tak ambil Aziz. Saya pun tak ada di situ. Mungkin daripada sudut pandangan mereka semasa dia train di Ratchaburi ke, Aziz masa tu memang letak sasaran 1 dia boleh pergi. Letak sasaran 7 pun dia boleh pergi. Letak sasaran 5 dia boleh. Contohnya, saya agaklah. Faktor itulah semua mungkin dia ambil kira. Jadi seharusnya kita kena berlapang dada, kita kena memberi sokongan dan dukungan yang penuh lah. Dan kepercayaan itu kita kena bagi pada mereka pada kali ini. Maksudnya pemilihan kali ini turut mengambil kira statistik. Ya. Begitu? Betul. Statistik, mengambil kira masa STL, dan sebab itu keserasian pun mereka buat juga, keserasian antara pemain-pemain. Sebab tu bila kita tengok masa di Pattaya tu, cacat berubah sikit, ada yang pair dengan sat lain, ada pair dengan lain. Lepas tu dalam keadaan yang sama ada yang injured, satu dua orang injured. Sebab tu dia bertukar-tukar pair. Tapi dalam bertukar-tukar pair tu, daripada bertukar-tukar regu tu pun mereka tengok daripada sudut individual kemahiran dan juga performa masing-masing. Sebab tu bila ada masalah injured satu dua orang, dia akan membuatkan perombakan pecahan regu. Yang itu yang saya lihat di Pattaya. Okey, saya ada satu lagi tu soalan berkenaan dengan listing kesukaan Asia ni, iaitu saya rasa ramai sebenarnya peminat tak perasan yang kita sebenarnya turut menghantar pemain muda, betul tu? Betul. Kan, walaupun kita apa ni pemain lama aje, saya rasa dia tak perasan ni kita ada pemain muda, betul tak tu? Betul. Yalah, mungkin pemain lama yang dilihat agaknya nampak di mata dia macam Ayong, macam Zaman, macam saya tu pemain lama lah, Azlan sendiri, Afifuddin. And then kita sekarang masuk Zaim.
masuk ke skuad kita. Lepas tu Haziq pun kira pemain muda. Pemain muda ni Mohsin, kita dah cuba dekat Hanoi. Dekat Hanoi di Sukan C di Vietnam, atas arahan MSN sendiri, pengarah MSN, dia nakkan pemain yang ramai skuad bawah 23. Tujuannya dia nak tengok untuk persiapan next Sukan C yang lain dan juga Sukan Asia. Kita pun dah bercuba, bukan tak bercuba. Kita pun tak pernah stop. Dan waktu tu pun kita tak ada kroni pun. Siapa yang ada pemain yang bagus, kita hantar. Tak ada timbul kroni langsung pun sebelum ni pun. Baru ni je timbul kroni ni saya tengok. Tapi kalau kroni tu timbul, agaknya rasa macam mungkin berfikiran tak akan berjaya. Tapi kalau nanti akhirnya tiba-tiba ada kejayaan emas, nanti dah tak timbul kroni dah. Yalah. Sebab saya rasa orang tak perasan Aizat dan Zarif pun sebenarnya muda. Betul. Dia bukan pemain tua pun, dua-dua tu muda lagi sebenarnya. Dia buat apa main seumur tahun lepas kan? Jadi kita ambil satu soalan ni. Sepak takraw history tanya. Pada pandangan Datuk, apa pandangan Datuk tentang Ridwan Hakim? Hakim ni dah pemain KL lama. Dia pun dah bersama lama. Dan saya pun dah test, dah bagi dia peluang untuk membuktikan yang dia boleh setanding dengan killer-killer yang lain sebelum ini. Saya dah cuba dekat mana? Dekat Tun Ali Cup. Tun Ali Cup dia yang main. Saya dah cuba. Saya dah cuba dia dekat mana? Dekat Piala Emas Syed Johari. Pun saya dah cuba dah. Bila kita cuba, akhirnya dia tak berjaya, adalah banyak perkara yang kita kena lihat daripada sudut lain. Hakim ni seorang killer yang bagus, dengan lenting, dengan kepaduan pukul dia, tapi saiz pun baik. Saiz pun bagus. Jadi mungkin dia beri sasaran, pressing dan sebagainya mungkin, dan juga pertahanan lah. Yang itu mungkin betul-betul dia kena tingkatkan. Bagusnya Hakim ni, dia ada semangat untuk meningkatkan prestasi diri dia. Baru-baru ni Mohsin dia pergi Thailand, dia berlatih 2 minggu di Thailand. Dia pergi sekali? Baru ni? Ini semua tak tahu. Ya, betul-betul. 2 minggu dia pergi. Si lipat yang bawa dia, saya benarkan, dia kata, lipat okey bawa, you gulung dia. Saya nak dia, bukan saja backstroke, saya nak dia gulung. You test, saya kata. Di Thailand. Dari dah balik dan dia akan pergi lagi. Di Thailand, intensif sendiri. Selama 2 minggu hingga sebulan di sana. Memang dia sendiri yang nak dan saya juga benarkan. Bagus. Maknanya dia ada jiwa besar yang dia nak meningkatkan prestasi dalam usia yang muda. Jadi kita lihatlah kod-kod prestasi dia semakin meningkat. Ini yang saya nak sebab walaupun dia tak bergantung kepada kita saja, dia tak bergantung pada jualan kita je, dia mencuba ke arah yang lain. Dia pergi ke Thailand sendiri dengan kos sendiri, saya bagilah sedikit perbelanjaan dan dia pergi itu untuk meningkatkan prestasi. Maknanya dia betul-betul ada effort untuk kejayaan yang lebih besar. Pasal kita dah cuba dah di Ridwan Hakim ni sebelum. Saya memang nak. Masa Tun Ali Cup saya dah beritahu. You adalah salah satu yang saya nak tengok setanding dengan Azlan dan lain-lain. Mungkin lebih baik daripada itu. Sebab dulu dalam usia muda. So saya expose dia. Saya bagi pendedahan dia. Tun Ali Cup, Piala Emas. Tapi tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Mungkin kita kena ada latihan yang berfokus untuk dia je. Tak apalah. Dia cuba di Thailand. Mudah-mudahan dapatlah meningkatkan prestasi dia selama beberapa bulan di sana nanti. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Okey, saya rasa isu pemain-pemain ni, saya rasa semua dah clear. Maksudnya, tak ada favoritism apa semua. In fact, Datuk sendiri pun terkejut Aiman tak dapat. Kan? Jadi, jelasnya bukan pasal senarai ni keluar pada kocik Datuk untuk coach endorse saja. Tapi maksudnya memang dipilih dengan statistik dan juga penilaian yang berpadanan lah untuk tujuan Sukan Asia sebab sasaran kita 1 emas paling tidak. Okey. Baik, so saya rasa saya lepas tu no more lagi tulisan pasal kroni-kroni ini semua tak nak dah. Now, kita pergi Datuk kepada isu yang lebih sensitif dan hangat iaitu tentang sistem mata 15. Lagi hangat. Okey Tok, ni kebetulan ada satu komen Tok berkenaan sistem 15 ni. Tulisan Wan Syarul Nizam, dia kata berbalik kepada sistem kiraan 15, saya kurang setuju. Dia maknanya Syarul Nizam ni dia tak setuju dengan 15. Kerana kemungkinan mengambil masa yang lama. Mungkin dia tak faham sistem 15 yang dimasukkan ni. Sebab dulu pernah ada 15 main sampai 5 set katanya kan. Jadi pandangan dia mungkin macam ni. Maksudnya kita boleh lihat peminat masih tak jelas tentang sistem 15 yang diumumkan oleh Istar bawah ni. So Datuk, apa Datuk punya respon? Sistem 15 ni untuk makluman semua tahun 2011 pernah guna mata ni. Guna mata 15.
2 tahun selepas tu, kalau tak salah saya, dia kembali ke kiraan 21. And then pada 2024 kalau tak silap dia kembali ke kiraan mata ni mula balik. Ni yang sekarang ni lah untuk yang tahun yang tahun mendatang ni. Untuk kiraan mata ni, saya ada pelbagai reaksi dan pelbagai pandangan lah. Saya cuma dengar daripada bidang sosial sendiri, sewaktu King Cup di Bangkok ada dengar semacam meeting untuk tukar kiraan 21 ke 15. Saya tak dimaklumkan langsung. Okey. Sehingga habis King Cup tu pun senyap je lah. Saya tak tahu sama ada dah ada keputusan ke belum, saya tak tahu. Dan maksudnya PSM sendiri tak terlibat dalam perbincangan tu? Tak tahu dah tak dilibatkan. Dan selepas tu baru saya dapat tahu yang baru-baru ni kiraan mata ke-15 akan diguna pakai pada tahun hadapan. Maknanya keputusan istiaf tu dah ada sebelum tu. Dah ada. Saya ada menyuarakan dengan rakan-rakan dalam meeting PSM baru ni pun saya ada maklum, dan juga daripada media yang tanya saya. Saya kata kita ni, Malaysia ni masih lagi kuasa besar sepak takraw. Seperti Thailand. Dan kita ada peminat yang ramai di Malaysia sepak takraw. Masih seperti dulu. Jadi sepatutnya dalam kiraan daripada tukar ke 21 ke 15 ni adalah satu perubahan dan pertukaran yang besar. Dia bukan pertukaran daripada segi teknikal, linesman ataupun pengadil dan sebagainya. Ini kiraan mata yang dia akan memberikan kesan kepada banyak. Betul. Sepatutnya kalau tadi saya, patutnya dikaji dulu dan juga minta pandangan daripada beberapa negara yang betul-betul aktif sepak takraw, contohnya di Malaysia, untuk memberikan pandangan. Dapatkan dulu feedback dulu. Buat kaji sikit, buat perbincangan khusus sedikit. Dan bila saya dapat tahu yang dimaklumkan bahawa dah ada keputusan tu, saya agak kesal lah sedikit. Sebab kenapa saya tak dilibatkan untuk perbincangan? Kalau tak ada dalam mesyuarat istiaf sekalipun, mungkin minta kita bagi pandangan secara bertulis sebelum buat keputusan. Seperti itulah. Bukan saya nak menyalahkan istiaf. Nanti jadi hal lagi. Satu masalah. Barulah kita nak bercium mulut sekejap dengan astaf, dah bergaduh lagi besar. Sebab tu saya kata, saya pelik kenapa kita tak dilibatkan. At least kena minta diberi ruang untuk bagi pandangan. Tapi kalau tak ada bagi ruang ni, satu masalah. Saya nak tahu apa rasionalnya mata daripada 21 ke tukar ke 15. Okey. Kalau ada reason dan juga beberapa alasan yang dia dah gariskan kenapa bertukar 15, mungkin faktor masa, faktor suasana sekarang memerlukan masa yang agak pendek sebab kejohanan banyak dan sebagainya, ataupun apa saja alasanlah. Barulah kita tengok apa dia punya rasionalnya, boleh ke kiraan mata tersebut. Jadi saya tak nak nanti kiraan mata ni yang kita sudah biasa dalam semua kejohanan, baik di peringkat sekolah pun sama kan, kiraan 21 kan, dan juga STR dan sebagainya, tiba-tiba kita bertukar balik ke 15. Sebenarnya suka tak suka, walaupun pertukaran itu nampak kecil, memberikan kesan kepada pemain-pemain. Ada pemain-pemain yang dalam mata 15 ni baru nak start panas je dia dah problem. Dia dah masalah. Sebab semua kena faham, bila mata tu dah menghampiri ke 21 macam sebelum ni, mungkin 10 ke atas, 11-12 itu adalah mata yang kritikal. Untuk kita jangan ada sebarang mistake, nanti masalah. Bila ada kiraan ni bertukar 15, dalam awal nak dapat keselasian kadang-kadang pemain-pemain kita atau pemain mana pun sekalipun, tiba-tiba mata tu dah sampai 10. Maknanya tekanan tu lagi besar lah. Ya. Itu daripada sudut saya, dan ada lagi sudut-sudut lain lah yang saya pandang. Saya tak faham kenapa. Mungkin bila tukar 15 ini, masanya lagi pendek sangat nanti. Mungkin kebetulan ada game 10 minit habis. Mungkin. Ada mungkin yang mungkin panjang. Purata kalau kiraan 21 ini, biasanya satu game tu lebih kurang 30 minit lah, saya agak. Mungkin kadang cepat sedikit, mungkin kadang 30 minit. Ataupun lebih sedikit, lebih kurang macam tu. Jadi, kiraan mata yang diambil ni, saya tak pasti apa alasan dan rasionalnya, kenapa tiba-tiba dia bertukar. Dan soal Malaysia ni, sepatutnya diberikan ruang untuk memberikan pandangan dan juga dibuat meeting secara khusus. Di peringkat saya panggil semua pengurusi-pengurusi negeri, saya panggil semua jawatankuasa tertinggi PSM, kita buat kajian sedikit, barulah kita boleh bawa idea kita ni ataupun
cadangan dia ni pergi kepada staff. Pandangan kita begini. Soal ada brainstorm sikit tu brainstorm sedikit. Soal pandangan kita ini setuju atau tidak, itu soal lain. Itu soal nombor 2. Kalau katalah pandangan kita dah kita berikan pun, staff dah masih buat keputusan, kita pun kena ikut juga. Kita kena ikut juga. Sebab di peringkat international sudah pastilah kiraan mata itu akan diguna pakai. Jadi tapi yang saya agak sedikit kecewa ni sebab langsung tak dilibatkan, langsung tak ada hello ke, langsung tak ada bertulis untuk beri pandangan, tak ada. Tiba-tiba dia putuskan. Kena ingat, Malaysia ni kuasa besar sepak takraw lagi. Dalam masa kejohanan antarabangsa pun, Malaysia dengan Thailand lah antara yang selalu digabung-gabungkan untuk pergi ke final. Maknanya masih ada kualiti yang besar. Malaysia ni menjadi satu kuasa besar yang lebih besar daripada Thailand satu hari nanti. Jadi kenalah dihormati sedikit. Maknanya ambil tak pandangan. Kalau tak nak ambil pandangan daripada kita, sekurang-kurangnya kalau tak dapat call, tak ada dalam komiti staff tu, mungkin boleh buat surat secara bertulis. Kita boleh bagi pandangan kita. Kalau tak minta pandangan daripada India, tak minta pandangan daripada Bangladesh, Pakistan, itu tak apalah. Saya kata ini yang dia tak minta pandangan langsung ni daripada Malaysia. Sukan warisan Melayu daripada dulu, daripada Malaysia yang pernah menjadi satu kuasa besar dekat negara ini. Sudah seharusnya lah dilibatkan untuk perbincangan ini sebab ini melibatkan kiraan mata dalam game. Satu perkara yang paling besar. Ni bukan melibatkan nak pakai baju apa, color merah tukar color kuning, bukan kasut tak boleh pakai, bukan melibatkan tu. Ini melibatkan kiraan mata. Kenalah minta pandangan kita dulu. Lepas tu nak buat keputusan, buatlah. Kalau kata nak buat juga keputusan tu, saya pun terima sebab ini keputusan dia. Tapi kenapa tak dibincangkan terlebih dahulu lebih detail. Jadi ini adalah keputusan besar. Dia ambil keputusan itu macam terlalu kecil. Dan dianggap mungkin Malaysia terlalu kecil. Saya agaklah sebab tak dilibatkan langsung. Kalau komen daripada sepak takraw isteri, dia kata Istaff gubah peraturan permainan sementara Malaysia tiada ahli gabungan dalam Istaff. Tiada ahli gabungan Istaff itu satu soal lain. Tapi kena menghormati kita. Kita sekarang ni dalam gabungan Istaff. Kita ada dalam gabungan Istaff. Suka tak suka, walaupun Istaff tak mengiktiraf kita, yang saya rasa sudah berapa tahun, saya ingat sampai 20 tahun agaknya, kita tak nak iktiraf kita. Sebab kita dah minta, saya tak akan tanya lagi. Saya dah beritahu dah dengan press baru-baru ni. So surat tu dah bagi tu. Namunlah, saya tak mau cerita. Cukuplah saya kata saya dah bagi, jangan tanya soalan ni lagi. Soalan ni saya pesan kepada Istaff. Bila agaknya dia nak bagi, itu soal dia. Saya tak tahu. Jadi saya tak nak. Soal dia ni, soal kita tak ada dalam gabungan Istaff, sepak takraw isteri, itu soal nombor 2. Soalnya kita ni kuasa besar sepak takraw juga selain daripada Thailand. Dan kenapa kita tak ada dalam gabungan Istaff pun sepak takraw isteri pun tahu. Tak payah saya ulas lebih detail lagi. Tolong jangan condemn PFM dan melibatkan sepak takraw Istaff. Come on lah, kalau macam tu lagi saya panjang boleh ulas. Jadi tak payahlah kalau macam itu tak payahlah lepas dijemput kita kinggap. Kalau jemput kita piala-piala yang lain. Dan sebab, jangan kacau lah pengadil STL lagi. Jangan kacau pengadil STL promo sikit, ada surat. Come on, sepak takraw isteri, jangan ajarlah saya. Sebab tu saya bagi tahu, puncanya bukannya saya kesal sebab keputusan dah buat, tak. Patutnya dilibatkanlah dulu. Supaya kita dapat berbincang. Saya pun takkan buat keputusan saya. Saya akan berbincang dengan jawatan kuasa tertinggi. Saya minta pandangan-pandangan daripada yang lain. Dan kalau perlu, saya buat trial dulu. Supaya pemain-pemain kita ni biasa dengan kiraan yang baru. Dan sebagainya. Jadi tak ada tentang soal kita ni bukan Istaff, bukan Istaff, itu soal lain. Itu tak ada. Kalau kita nak buat kejohanan peringkat antarabangsa pun kita jemput Thailand juga. Walaupun kita tak dalam gabungan. Pun masih guna pakai itu. Confirm. Saya kata. Ini bukan soal tu sebab dia adalah satu badan Istaff yang dipertanggungjawabkan, sudah pastilah dia yang membuat keputusan itu. Sebab kita tak ada dalam gabungan tu tak apa. Tapi keputusan tu patutlah dihormati supaya kita dalam satu rantau Asia ni harmoni sebab kuasa-kuasa besar semua dilibatkan dalam perbincangan yang besar. Itu kita maksudkan. Yelah. Tapi kalau tengok daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Istaff tu saya lihat rasional kepada perubahan ini lebih menjurus kepada masalah sakit lutut pengadil.
Kalau kita tengok dia bagi sakit lutut pengadil. Table nombor 3 ni tulis kat sini. Kalaulah guna sistem 21 mata, katanya antara setback ni ialah terpaksa menunggu lebih pada 2 jam, pengadil menjadi uncomfortable dan juga painful knee. Maknanya masalah sakit lutut pengadil. Setakat saya baca ni has nothing to do dengan keupayaan pemain lah pun. Dalam kata lain, staff melihat isu kepengadilan kemampuan pengadil untuk bertahan selama perlawanan yang panjang lah. Kalau kita lihat pula isu line referee, dia siap pecah. Referee lain, line referee lain. So antara perkara yang disebut juga ialah good imaging. Maksudnya mungkin pandangan pengadil boleh fokus sebab tak penat sangat. Mungkin itu concern dia. Cuma setakat yang saya baca lah, langsung tak menyentuh lah pasal keupayaan pemain pun. Lebih pada isu kepengadilan lah sebenarnya. Ya. Macam mana tu? Soal kiraan mata 15 ini, soal siapa yang dapat advantage tu tak timbul pada saya. Maksud saya pun tak tahu. Mungkin advantage pada Malaysia, mungkin 15 tu. Mungkin Malaysia kadang mata lepas 10, mungkin 12, 13 tu masalah kita, problemnya kita di situ kadang. Mungkin kiraan mata 15 ini adalah yang baik, memberikan kebaikan pada kita. Yes, mungkin pada kita. Dan mungkin kebaikan pada negara lain, mungkin pada Thailand, saya tak tahu. Soalnya bukan itu. Soalnya kiraan mata 15 ini adalah satu yang benda yang besar. Kalau dikaitkan dengan ketahanan ref, kejohan game tu terlalu lama, kalau patutnya pengadil ni sebelum buat keputusan dulu dah dibincangkan. Tentulah kalau kiraan mata 21 tu memang dah dikaji daripada sudut itu. Kenapa baru sekarang timbul itu? Reverse balik Yes, sebalik kiraan 21 dah biasa kita buat, mungkin start daripada tahun 2013 ke sebelum ni kalau tak silap saya, sampai sekarang mungkin lama. Semua dah biasa dengan kiraan mata tu. Dulu masa nak tukar ke 15 ke 21 pun jadi isu juga. Pun jadi perbincangan yang hangat. Balik kembali ke 15 sudah pastilah satu perbincangan yang hangat lagi. Jadi kiraan mata ni dia berubah-berubah, saya tak tahu atas faktor apa. Sebab kalau katalah dia maklum pada saya, call ataupun dipanggil untuk perbincangan, sudah pastilah saya tahu. Saya tak tahu langsung apa rasional sebenarnya. Dan saya tak mau ambil tahu sebab keputusan dah buat. Keputusan dah dibuat. Kalau saya nak cakap pun 2-3 kali pun dia tak guna. Sebab mereka dah buat keputusan. Istaf dah buat keputusan. Itu ya soalnya. Soalnya nanti kalau Malaysia tak ikut, jadi satu isu besar lagi. Confirm lah, saya tahu lah. Bosen, saya patah cross history lagi tahu. Contohnya kan, tak ikut, mulalah PSM macam-macam. PSM ni tak ikut dengan Datuk Alim Kadir. Dia macam tu lah. Tapi kali ni, saya akan jalan terus je. Whatever apa berlaku pun saya jalan terus je. Tak apalah, keputusan dah buat. Itu pun kalau dah buat, saya akan bincang dalam PSM lah nanti. Apa rasional. Tapi saya nak lahirkan satu rasa kekecewaan dan kekesalan. Kenapa tak diminta untuk dibagi ruang untuk memberikan pandangan tentang kiraan 15. Itu je. Okey. So maksudnya apa yang peminat kena faham ialah sistem 15 yang diguna ini bukannya best of 5. Ini hanyalah best of 3. Matlamatnya untuk memendekkan tempoh permainan lah. Dia bukanlah. Saya agak yang diambil kira ni Hussein adalah memendekkan masa. Mungkin salah satu daripada faktor besar untuk dia tukar ke 15. Mungkin masa kejohanan terutamanya berpasukan, kejohanan itu masanya terlampau panjang. 2 jam. Dia memerlukan kalau sampai ke tie break 2 jam. Kadang-kadang sampai 1 jam 45 minit hingga 2 jam. Maknanya terlalu panjang. Dan satu lagi mungkin kejohanan King Cup itu sendiri kejohanan yang sangat besar dan pelbagai acara dimainkan, sampaikan player-player kita berkadang-kadang pagi, petang main dan sebagainya, dan masa tu dia nak susah-susah, mungkin dia ambil kira itu. Saya tak pasti. Tapi saya rasa daripada segi masa tu dia ambil kira lah. Dia ambil kira. Sebab saya rasa itu yang diemphasize dalam kenyataan baru ni. Sebab Istaf punya kenyataan mengatakan bahawa there was greater time saved before compared to the current 21 point per set rule. Maksudnya dengan keperkiraan yang dibuat, duration permainan dijangka lah boleh kurang daripada, kalau kata main sampai 97 point melibatkan 72 minit, tapi dengan sistem 15 mata, jumlah permainan 75 mata keseluruhan, masanya hanya 41 minit. Jadi consideration Istaf adalah perkara itulah. Cuma saya rasa saya setuju dengan pandangan Datuk. Isu ni ialah kita langsung tak terlibat dalam proses
penggubalan lah, kita boleh katakan sistem undang baru ni mengakibatkan kita rasa macam being sideline lah dalam hal ni. So macam Datuk Alim ada komen tu dekat sini. Datuk Alim kata alasan tak boleh masuk akal nak jadi pengadil kena fit. Pengadil pun kena fit tau. Pengadil Malaysia okey. Datuk Alim bagi tahu dan dia pun rasa kekesalan dan marah juga sebab kenapa tak nak bincang langsung, tak dia buat kajian terperinci, kenapa tak buat trial. Semua pandangan-pandangan Datuk Alim itu pandangan yang bagus pada saya. Memang itulah sepatutnya, tapi sebab agaknya memang dia tak nak libatkan kita, jadi dia buatlah keputusan dia. Mungkin yang buat keputusan tu mungkin negara-negara lain. Negara lain yang mungkin bukan kuasa besar macam kita. Kita ni kuasa besar sepak takraw. STL ni adalah STL yang paling terbaik setakat hari inilah, setahu saya lah. Dan peminatnya ramai. Setiap kali STL berlangsung, untuk makluman mungkin dan tempat lain-lain, STL tu kalau 3 bulan langsung, Astro punya view dan dimaklumkan saya tak kurang daripada 3 hingga 4 million. Maknanya peminat sepak takraw ramai di Malaysia ni. Jadi daripada sudut itu, pandanglah kita sedikit untuk apa pandangan Malaysia kalau kiraan mata 21 ditukar ke 15. Kita kira pandangan kita. Tapi kita tak ada diberi pandangan, kita hanya dapat keputusan yang dah dibuat oleh staff. Jadi kita nak buat macam mana? Yelah, mungkin pandangan daripada sepak takraw isteri, betul, itu jawapan paling mudah. Sebab Malaysia ni dah bukan gabungan. Itu pandangan yang paling bagus, tapi daripada sudut PSM, tak apa-apa happy lah pandangan yang sepak isteri bagi tahu. Itu pandangan dia. Sebab logiknya data STL lebih besar. Sebab kita live broadcast berepisod dengan perancangan media, saya rasa itu lebih mudah jadi rujukan kepada staff lah kalau dalam membuat keputusan. Saya rasa itu yang sepatutnya. Masih punya pandangan dan juga respon daripada rakan-rakan macam mana tentang kiraan 15 ni? Kebanyakan fan melihat bila di local league lah Datuk. Local league sebenarnya memang sekarang ni ramai yang main. Kalau kejohanan baru bersih ni poin 30 je. Poin 30. Sebab sifatnya lepas main. Yalah. Tapi untuk kejohanan prestasi tinggi, saya rasa 15 agak membantutkan lah. Kan? Sebab kita bukan lepas main rehat setengah jam sambung main. Kan? Kita main satu hari mungkin paling banyak pun 2 game saja. Betul. Kan? Jadi orang nak tengok waktu bermain yang panjang. Kan? Bukan nak tengok sekejap-sekejap habis kena pula dengan servis laju-laju. Betul. Kalau kena 7 servis sangkut, tahu-tahu dah 15. Training macam nak pingsan. Kiraan mata ni kalau seperti dulu punya kiraan, okeylah. Siapa dapat mata betul. Okey. Servis over kan. Tapi itu terlalu lama lah. Itu pun terlalu panjang. Lagi lama. Tapi kiraan mata ini daripada segi servis masih sama. 3 kita bawa, lepas tu 3 pula di sebelah sana pula. Maknanya masih sistem yang sama, kiraan mata 21. Cuma mata tu dipendekkan lagi hingga 15 saja. Dari segi format sama saja. 3 kita, 3 dia servis. So tempoh bermain akan jadi pendek lah sebenarnya. Kerana kalau berbalas-balas, saya akan bawa kepada meeting jawatankuasa tertinggi PSM untuk keputusan yang telah pun dibuat oleh staff tanpa pengetahuan kita langsung pun tak apa. Sebab saya nak komen lebih, nanti saya patah kroisi, nanti komen saya lagi. Saya bukan kalau kita tak duduk dalam staff tu, logiknya kita tak duduk dalam staff. So kalau kita tak terpakai benda tu macam mana? Itu yang saya kata tadi. Kita tak duduk dalam staff, seperti yang saya patah isteri sindir kita tadi, tak ada dalam staff, nanti kita tak ikut. Satu masalah lagi, dia orang komen pula. Apa pula pandangan saya pasal isteri pula nanti? Nak salahkan siapa pula? Jadi mana kata kita tak ikut sebab kita bukan dalam staff. So, hanya staff tak boleh lah ambil tindakan kita kan? Kita tak dilibatkan. Contohnya macam tu. Dah bergaduh besar lagi. Dah tubuh lagi satu staff yang lain pula nanti. Kalahkan PSM lagi. Segala-galanya PSM pula. Padahal saya dah buat yang terbaik lah untuk mengharmonikan PSM ni supaya janganlah gaduh-gaduh lagi. Janganlah ni. Tapi janganlah ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku macam ni. Susahlah saya nak meyakinkan yang bawah-bawah. Nak move forward tu jadi susah tu Betul. Jadi dia akan membawa kepada persoalan, adakah STL akan guna sistem 15? Adakah Piala Mas akan guna 15? Itulah saya akan perbincangkan dalam jawatankuasa tertinggi PSM. Kebetulan kita pun banyak kejohanan
kan selepas ini, dan tak apalah, kiran mata pun bermula tahun depan. Bermula tahun 2024 bulan Februari. Jun. Februari ya? 2 Februari patutnya. Saya lupa. Bulan Jun bulan Februari. Sebab kita ada Februari lah. Kita ada beberapa kejohanan selepas ni. Okey, tak apalah. Kalau ikutkan efektif 2 Februari tu. Maknanya awal lah. Kita punya takwim kita. Maknanya masa Piala Masih Januari belum lagi. Pakai mata 21, masih still pakai 21. Dan SCL yang seterusnya akan menggunakan pakai 15 kalau ikut pada yang ni lah. Itu pun saya akan berbincangkan dalam PSM. Keputusan tu bukan keputusan saya, keputusan Jawatankuasa Teknik PSM nanti. Baiklah. So maksudnya apa saja keputusan mengenai ini kita play by ears. Kita tengoklah apa yang akan berlaku kemudiannya. Bergantung kepada kesesuaian. Yang penting peminat sepak takraw jangan berhenti training lah. Itu je lah. Okey. Alright. So kita pergi pada perkara seterusnya. Yang ditunggu-tunggu ramai. Kejohanan yang tahun lepas mencipta satu fenomena. Piala Tun Ali yang menerima jumlah tontonan yang lebih 5 juta minutes view di Facebook kami saja pun. So tahun ni tu Piala Tun Ali macam mana? Okey, perkara kejohanan-kejohanan yang kita rancang telah pun kita perbincangkan dalam Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi PSM sebelum ini. Antaranya adalah kejohanan Piala Tun Ali. Tun Ali Cup ini untuk seperti yang semua maklum, tahun lepas kita adalah edisi yang pertama sempena ulang tahun kelahiran TYT, Tuan Yang Terutama Melaka, dibuat pada bulan Ogos. Pada tahun ini sepatutnya dibuat pada bulan Ogos, tetapi bila kita tengok dari segi jadual SCLR itu terlalu padat sehingga sampai ke hujung bulan Julai kalau tak silap saya. Jadi bulan 8 tu saya tak boleh nak adakan Tun Ali Cup edisi kedua. Ini pun saya dah perbincangkan dengan Tuan Yang Terutama Tun, dan akhirnya Tuan Yang Terutama Tun minta kita buat juga selepas pada bulan Ogos. Jadi telah pun kita putuskan, iaitu pada 13 hingga 19 November 2023. Masih di Dewan yang sama, iaitu Dewan Bola Keranjang MBMB Bukit Selendit Melaka. Sebelum ni adalah formatnya adalah format regu dan juga double. Pada kali ini kebetulan ahli gabungan PSM, ahli gabungan dan juga bersekutu ni ramai, dah ada 21. Jadi kita dapat feedback daripada semua ahli gabungan dan bersekutu, semua akan menyertai, maknanya ada 21 ahli gabungan dan bersekutu, maknanya ada 21 pasukan, dan kita cadangkan nak mencukupkan 24, maknanya 3 lagi kita akan cuba untuk dapatkan kelab daripada luar negara. Mungkin daripada Thailand satu, mungkin daripada Korea satu ke Filipina ataupun Indonesia, nanti kita akan tengoklah untuk melengkapkan 24 itu dalam perancangan. Tapi yang 21 pasukan ni memang insya-Allah ada. Confirm itu semua di kalangan ahli gabungan dan juga ahli bersekutu. Cuma Musin, format ni adalah berbeza sikit. Sebelum ini acara regu ini adalah acara regu open. Import semua boleh. Double ke regu ke sama. Cuma kali ni dalam acara regu tidak dibenarkan ada 3 pemain kebangsaan. Tak ada 3 current kebangsaan. Yes, maknanya kita benarkan 2 saja. Yang ada kalau bekas kebangsaan tak boleh. Bekas boleh. Pemain bekas boleh. Kebangsaan terkini. Terkini maksudnya merujuk kepada Sukan Asia. Sukan Asia sebelum ni mungkin ke tahun ni saja tu. Tahun ni. Maksudnya sama ada dia pernah main Sukan C, Kings Cup, Sukan Asia. Dia dah dikategorikan sebagai pemain kebangsaan. Jadi dalam satu game, dalam satu permainan hanya 2 saja dibenarkan. Satu lagi sama ada killer ke, feeder ke, tekong ke, dia nak ambil import ke, dia nak ambil pemain lain selain daripada pemain kebangsaan tu dibolehkan. Maknanya dia dibenarkan 2 saja. 2 saja untuk pemain. Ini ada beberapa perkara yang kenapa kita buat sebegitulah. Ini pun diperbincangkan dalam Jawatankuasa Tinggi. Antaranya adalah kita nak dalam satu tim tu ada semua pemain kebangsaan, 3-3. Supaya pecahkan benda tu. Sebab kalau katalah okey nanti, okeylah. Kalau tak okey nanti, image tu tak berapa cantik daripada sudut pemain kebangsaan tapi kalah dengan pemain-pemain yang bawah ni. Maksudnya tahun ni kita tak akan menyaksikan Khairul Zaman, Syahir dan Ayom Seregu. Takkan dapat.
Tak apa, walaupun belum tentu dimainkan lah. Yang itu kita tak cakap sangat. Saya pun tahu tahun lepas pun masa Tuan Alika pun dia tak main dengan saya pun okey. Tak main, dia nak main Melaka saya pun okey. Ini bukan soal kroni, tak ada kroni, okey. Nak main tempat lain. Saya terbuka. Jadi maknanya pemain pasal tu dia boleh sedang rakan 3. Kalau Regu tu ada 5, dia boleh sedang rakan 3. Tapi 2 orang dalam court. Kalau tukar dia pusingkan 2 saja dalam satu game. Import jadi, dibenarkan. Maknanya katakanlah Poncai, Syahir, Ayung. Benda tu boleh lah? Contoh. Boleh lah, benda tu boleh berlaku boleh, lah? Boleh. Jadi sama juga format. Kita ada Regu, kita ada double dan kita bermain seminggu. Hadiah kita dalam proses dan juga dalam cadangan kita naikkan lagi hadiah. Kalau tak silap saya dulu 10,000. Mungkin kita naikkan lagi, mungkin 15 atau 20. Ini pun dalam peringkat perbincangan. Yang pasti kejuaraan ini akan diteruskan dan akan berlangsung pada 13 hingga 19 November 2023. Okey. Dan selanjutnya tu saya terus bagi tahu tentang Piala Emas Hir Juari yang sepatutnya tahun ini kita buat, kita tak buat sebab bulan 11 kita dah buat Tun Alika, bulan 12 kita tak boleh buat dengan kekangan masa. Bulan 12 semua orang tahu kita tak boleh nak ada kejuaraan pada waktu tu. Kita akan adakan pada Januari, pada 22 dan 28 Januari 2024. Kali ini kita bagi penghormatan kepada Kedah. Buat di Kedah di Stadium Sultan Abdul Halim Al-Ustah Kedah. Venue MSSM lah maksudnya. Yes, venue MSSM. Dan ini melibatkan juga semua 21 ahli gabungan dan bersekutu dan diorang dah boleh prepare daripada sekarang sebab acara Piala Emas Hir Juari ini adalah acara regu, acara berpasukan. Bila acara berpasukan ini melibatkan ramai pemain-pemain. Cuma pada kali ini Piala Emas Hir Juari kita sedikit buat penambahbaikan dan juga perubahan. Kita nak sedikit ada elemen-elemen pembangunan kita punya kejohanan. Jadi dalam 3 regu yang akan bermain untuk Piala Emas ni, 1 regu adalah bawah 21 tahun dan kedudukannya di tengah-tengah. Maknanya dalam 3 regu tu nak ambil senior pun tak apa, nak ambil pemain top mana pun tak apa, tapi regu kedua wajib umur 21 tahun ke bawah. 21 tahun ke bawah. Jadi kalau nak strong, nombor 1, nombor 3 terpulang. Yang umur 21 tahun ke bawah. Jadi supaya dapat lagi peluang ramai lagi. Mungkin pemain Sukma, pemain yang umur 19 tahun dapat bermain di peringkat kebangsaan. Jadi yang ini kita ada perubahan sedikit dan ini pun dipersetujui oleh semua jawatankuasa PSM yang baru-baru ni kita bermesyuarat. Jadi inilah sikit kelainan supaya semua faham bahawa kita buat kejohanan banyak tapi tak ada sedikit pendedahan kepada player-player kita yang kat bawah ni. Tak ada peluang langsung, jadi kita bagi peluang pada kali ni di Piala Emas Hir Juari yang akan datang. Okey, itu antaranya. Seterusnya adalah STL lah. Next STL kalau tak salah saya selepas raya bulan-bulan 4, ujung bulan 4 atau awal bulan 5 lah. Kita dah bincangkan dengan Astro tentang date tu. Jadi kalau untuk pengetahuan peminat Piala Emas Juari ni tak ada pemain import tau. Sebab Piala Emas Juari ni berstatus negeri. Pemain Piala Emas Juari ni adalah berstatus negeri dan tiada langsung pemain import. Semuanya adalah pemain-pemain di peringkat lokal, peringkat kebangsaan dan juga negeri. Jadi Tun Adil tu, nama pasukan akan jadi nama seperti di STL ataupun macam nama Piala Emas? Masa Tun Ali? Tak, dia pakai, biasanya dia akan guna nama ikut negeri. Macam sebelum mana seperti nama Piala Emas lah. Johor Tergis ke Penang Black Panther ke tak ada. Kalau Penang dia Penang lah. Kalau kata Kelantan dia Kelantan. Itu Negeri Sembilan lah. Okey. Jadi benda tu yang jadi peminat kena jelas bahawa dia sebenarnya 2 kejohanan berbeza. 2 kejohanan yang tak sama sifatnya. Kerana kalau Piala Emas ni kita tengok sejarahnya panjang. Di Piala Emas ni lah biasanya pemain-pemain muda negeri diberi ruang untuk ditonjolkan lah ke platform yang paling tinggi. Jadi cantik lah tu. Lepas pada tu nanti mungkin boleh screen out, dapat pergi kepada level yang seterusnya.
STL dan sebagainya, sebab kejohanan nampaknya begitu meriah tu begitu banyak kejohanan yang kita tengok tengah ada sekarang ni. Baik, jadi tu antara benda yang kita lihat lah dalam banyak kejohanan level tinggi ni, maka banyak persoalan tentang apa perancangan PSM tentang pemain-pemain muda sebenarnya untuk mengisi ruang-ruang yang bakal ditinggalkan lah. Sebab saya rasa mungkin selepas Sukan Asia ni Datuk, mungkin separuh daripada skuad kebangsaan yang ada ni akan meninggalkan ruang tu. Untuk pemain-pemain muda ni memang kita dah bincangkan juga dalam Jawatankuasa Tertinggi PSM. Sebab itu kita cadangan untuk wujud satu akademik sepak takraw Malaysia. Dan ini pun Muslim pun tahu, saya pun dah bawa perkara ini kepada Yang Berhormat Menteri Belia untuk pertimbangan dan sebagainya, dan cadangan ini adalah semata-mata untuk kita congkil bakat-bakat baru di seumur 12 hingga 13 tahun di peringkat sekolah lagi. Dan untuk akademik sepak takraw Malaysia ni kita dah cadangkan kepada kementerian, kepada YB Menteri Belia. Pada dasarnya maklum balasnya sangat positif. Dan dia pun setuju sebab kita kena perkasa sikit sepak takraw ni sebab mempunyai peminat yang begitu ramai. Dan ada satu program dan plan yang berbentuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Boleh kita buat melalui akademik tersebut. Cumanya akademik ni masalah dia adalah kekalan bajet. Sebab bajet tu adalah bajet yang agak besar sebab dia melibatkan sekolah, melibatkan tuition, melibatkan struktur latihan pemain tersebut. Mungkin kita ambil seawal 13, 14, 15 tahun dan kita nak dalam 5 tahun ada satu kumpulan mungkin 30 orang pemain yang betul-betul bertaraf international, contoh seperti itu. Jadi dalam cadangan kita tu memang disetujui, cuma dari segi bajet je lah. Kalau katalah tak diluluskan mungkin sebab bajet. Tapi kita punya paper tu memang kita dah buat dan pada dasarnya setuju, cuma kalau ada kekurangan bajet tu dia susah nak lepaskan. Sebab kalau kita dah buat dan kita masuk dalam bajet, problemnya adalah bila 5 tahun, bajet tu kena ada setiap tahun. Kalau bajet tu ada, kita pakai 3 tahun untuk akademik sepak takraw Malaysia katalah 3 juta, maknanya tiap tahun kena ada 3 juta untuk menjadikan akademik tersebut. Yang ini masalah dekat di peringkat kewangan dan juga di peringkat KBS. Tak apalah, yang itu kita mencuba, kita berusaha. Kalau tak berjaya, kita akan cari keadaan lain lah. Mungkin agensi-agensi besar kerajaan boleh support untuk memberikan sokongan. Selain daripada itu, saya terbaca tadi pasal daripada segi pemain wanita. Pemain wanita ni kita dah bincang dalam Jawatankuasa Tertinggi PSM baru ni. Saya sendiri melahirkan rasa kerisauan sebab kita punya prestasi wanita. Jadi kita dah ambil pendekatan, kita nak wujudkan satu tim Jawatankuasa khas ataupun special task force untuk kita lihat di Sabah dan Sarawak yang boleh melahirkan pemain sepak takraw wanita yang ramai, yang berkaliber, yang bagus. Jadi dah tiba masanya, saya dah bagi tahu, mungkin kita akan fokus di Sabah dan Sarawak dan mungkin kita akan adakan satu kejohanan nanti, tim-tim kita akan ke sana untuk adakan kejohanan wanita secara besar-besaran dan juga di Sarawak secara besar-besaran. Dan lepas tu kita fokus untuk player-player yang betul-betul berpotensi dan kita groom dia daripada situ untuk diangkat untuk pemain kebangsaan. Jadi kilang yang ada adalah di Sabah dan Sarawak. Dan di sebenarnya pun ramai. Di Perak mungkin ada, tapi kita pergi kepada Sabah Sarawak dulu. Dan saya nak wanita ini kita tak boleh stop lama. Maknanya dalam proses kita nak memperbaiki ini, kita ada satu Jawatankuasa khas tu yang melihat kepada skuad wanita ini supaya dalam 2 tahun, 3 tahun lagi kita dah ada pemain wanita yang memang standing dengan Indonesia dan juga Thailand dan sebagainya. Yang ini kita pun ambil kira dan saya tak terbaca komen tadi. Memang kita dah bincangkan pun. Sebab saya faham, saya tak boleh biar pemain wanita. Saya tak nak pemain lelaki nanti hebat, tiba-tiba pula boleh mengalahkan Thailand dan sebagainya. Pemain wanita ni masih jauh ketinggalan. Sebab kita kalau lihat macam Thailand, pemain lelaki dia pun hebat, pun bagus, pemain wanita dia pun bagus, dia seimbang. Jadi gulung saya tu, gila Thailand perempuan gulung. Gulung pun dah macam kita sih, gulung. Lagi hebat daripada kita gulung tu. Jadi yang itu kita pun ambil kira. Jangan risau, kita memang tengok daripada sudut wanita juga. Sebab saya rasa benda ni dah tengah cantik lah, blueprint ni.
Kerana pemain yang, sebab yang saya dimaklumkan ketika VSL baru-baru ni ada Dr. Hanafiah, iaitu kesudahan daripada VSL ni nanti 30 pemain daripada di kalangan pelajar IPT ni akan dikumpulkan. 30 pelajar ni akan dikumpulkan untuk persediaan ke Tun Ali, persediaan ke Piala Mas, persediaan ke STL, persediaan ke kejohanan antara negara. Maksudnya tanggungjawab membangunkan pemain di zon pelajar ni dah pun dikendalikan oleh KPT lah. Maksudnya PSM dah boleh orang kata apa, delegate peranan ni kepada pihak peringkat-peringkat yang tersendiri. Jadi kalau ada task force untuk wanita, saya rasa benda tu relevan dan memang boleh mempercepatkanlah proses. Sebab kita pun kejohanan wanita ni sangat-sangat terhad tu. Jadi susah kita nak mengukur kebolehan pemain-pemain. Tapi memang Sabah Sarawak talent pool banyak untuk wanita. Sukma sampai boleh import semua Johor daripada Sarawak. Untuk makluman Mohsin, kita pun dalam masa mesyuarat baru-baru ni pun kita ada bincang dan juga cadangkan MSSM. MSSM untuk duduk dalam Liga Divisi 1. Satu perkembangan yang agak menarik, pandangan-pandangan yang bagus semasa meeting tu untuk kita cuba kalau boleh MSSM. Selain Masum, ada satu lagi tim iaitu MSSM duduk dekat Divisi 1. Ini pelajar sekolah sukan maksudnya. Sekolah sukan. Betul-betul. Yang itu pun kita dah bincang dan insya-Allah kalau diterima oleh KPM nanti kita akan masukkan tu dalam Divisi 1. Maknanya terbaik. Ada satu betul-betul pemain-pemain yang betul-betul muda duduk dalam Divisi 1. Jadi ini saya rasa satu berita yang cukup bagus untuk semua peminat sukan tanah air, yang mana nampaknya lah di bawah pentadbiran PSM yang terkini, bukan hanya kita bercerita pasal siapa wakil Malaysia di peringkat sukan Asia saja, tapi program yang menyeluruh lah, daripada grassroots sehinggalah di peringkat yang tertinggi. Okey Datuk, untuk yang terakhirnya lah, perlu tak satu kejohanan ala-ala KFC utusan diwujudkan kembali untuk melihat jumlah pemain yang banyak bagi kita ketengahkan di pelbagai peringkat? Boleh. Saya menerima positif tentang kejohanan KFC utusan suatu masa dulu dan sangat ramai, sangat meriah. Yang bagusnya dalam peringkat umur dia ada 12 tahun, 15 pun saya betul, 12, 15 dan juga 18 ke 17. Maknanya peringkat umur budak-budak sekolah rendah lagi dah ada bersama dalam kejohanan KFC utusan tu. Dan saya pun pernah memberi pandangan saya pada Mohsin sebelum ni. Kalau boleh, kalau kita wujudkan, cuba kita kena perbaiki lagi ataupun kita tengok daripada aspek macam mana kita nak menganjurkan tu supaya dia ni akan memberikan impak yang sangat positif kepada pembangunan sukan sepak takraw negara. Yang penting pembangunannya tu ada. Contohnya budak-budak ni berminat, budak-budak ni semua memang sangat bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang pemain sepak takraw yang bagus. Jadi mungkin dari segi kejohanan itu kita dapat lihat nanti. Dan saya tahu bila buat kejohanan tu dah tentulah ramai dan meriah seperti dulu saya tahu. Walaupun dulu saya tahu ada masalah lain dengan PSM dan sebagainya, tapi hari ini saya positif kalau benda tu betul-betul bagus dan juga boleh memberikan kesan yang positif kepada senario sepak takraw negara, elok kita teruskan. Cuma itu program yang sangat besar. Jadi memerlukan suntikan dana juga dan juga penajaman daripada agensi yang besar. Yang itu kita sama-sama usahalah kita boleh duduk. Mohsin, mungkin MBR sekali, masyarakat Pulau Rotan boleh duduk sama kita untuk berbincang, untuk menjayakan, untuk merealisasikan apa yang dah dianjurkan dulu. Satu lagi Mohsin, dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi PSM sebelum ni, saya ada mencadangkan supaya tak boleh ke kejohanan MSSM ni yang saya tengok meriah baru-baru ni, contoh di Kedah, ada under 12, ada under 15, ada 18, itu yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Okey. Dan saya nampak boleh tak macam saya PSM mungkin bergabung dengan siapa pun tak apa, untuk kita sendiri menganjurkan kejohanan MSSM ni, bukan MSSM tapi di peringkat umur sebegitu dalam satu karnival yang besar. Mungkin kita buat selama seminggu ataupun 2 minggu. Kali ni kita kena buat proper sikit. Mungkin di mana-mana pun yang gelanggang tu yang
yang berkapasiti gelanggang yang boleh adakan court yang banyak. Contohnya kita buat bawah 12, bawah 15 berlainan dengan MSSM. Kita tak kacau MSSM di kejohanan. Kita tak ganggu MSSM menjaga kejohanan. Tapi kali ini PSM sendiri yang mengadakan program tersebut. Mungkin tawaran hadiah lebih bagus, mungkin ada hadiah wang tunai dan mungkin kita boleh cuba untuk menarik pelajar-pelajar yang kita boleh membantu untuk bangun sepak takraw ni daripada sudut penginapan, player-player yang datang daripada Johor, daripada Melaka, daripada Perlis dan sebagainya. Kita tempatkan satu tempat untuk kejohanan seminggu. Kejohanan peringkat sekolah-sekolah kita ambil mungkin bawah 12, bawah 15, bawah 18, contoh sebegitu. Tapi dianjurkan betul-betul melalui PSM. Contohlah sebegitu. Dan kita tak kacau pun dengan PSM. Ya. Yang itu memang tradisi diteruskan. Itu diteruskan. Itu hanya peringkat cadangan dari itu dalam musyawarah. Saya rasa benda tu possible. Sebab pengalaman saya bersama KPM pun, as long as benda tu dilihat membantu hala tuju KPM, saya rasa KPM tak ada masalah. Yang paling penting dia tidak melibatkan KPM kena keluar bajet lah. Saya rasa benda tu saya rasa benda tu KPM mudah nak bersetuju lah. Lama dah kita setengah setengah punya. Tuan-tuan, alhamdulillah penonton pun tak turut surut. Komen pun banyak yang masuk membayangkan kita, ramai orang yang concern lah pasal kita punya pergerakan sepak takraw ni semua. Dan saya rasa ini ada satu soalan juga daripada ni, contohnya soalan daripada Kufi. Dia kata sepak takraw ada masuk Sukan Asia ke? Nampak tak tu? Maksudnya kita ada orang yang macam ni, fan yang dia sokong, dia suka sepak takraw, tapi dia tak aware dengan perkembangan semasa. Kan? Sedangkan kita bercakap pasal pemain yang nak ke sana ni. Jadi inilah sebenarnya kita perlukan lebih banyak war-warkan perkembangan sepak takraw. Okeylah Tok, saya ambil satu soalan terakhir Tok. Soalan ni nampaknya ditujukan kepada Datuk sendiri. Betul. Datuk dulu main takraw position mana? Soalan betul-betul bonus ni. Saya pernah main feeder. Saya pernah main satu ketika tu bermain killer. Dan, saya pernah waktu tu zaman Ahmad Jais lah dulu. Ahmad Jais main tekong. Saya kenal Ahmad Jais tu hebat dulu masa saya bermain dengan masa sezaman dengan dia lah. Tapi saya tak pernah lah sehebat macam dia boleh pergi ke Intervarsity ke apa ni, piala apa dulu saya lupa lah. Piala ASEAN, sekolah-sekolah ASEAN apa semua kan. Jadi saya pernah main feeder dan saya pernah main killer. Saya memang suka main feeder dulu. Sebab tu saya teringin sangat nak timbang bola. Husin, saya pun cubalah timbang bola balik. Rupanya bila kita dah tak main lama ni, dekat 20 tahun timbang bola tu, baru seminit 2 pun kita dah rasa semput tau. Kata mantap tu. Tapi teringin nak tengok tau. Tapi bila kita ada keinginan tu kita buat, akhirnya okey. Jadi itu satu sejarah lah dulu. Memang saya selalu main dan saya minat. Sepak takraw ni sewaktu saya tak menceburi, saya tak bersama dalam PSM tu pun saya pun sentiasa mengikuti perkembangan. Zaman top 4 sebelum tu dulu pun saya tengok satu dalam kejohanan sepak takraw kat mana-mana pun. Contohnya di peringkat Malaysia, di peringkat nasional, selalu saya mengikuti perkembangan tu. Sebab tu bila saya duduk dalam PSM, setiap kali Sukan C saya pergi. Di Singapura ke, di mana ke, di Palembang, Sukan C, semua saya pergi. Saya pergi duduk dalam, saya tengok. Bukan saya tengok daripada TV, tengok daripada tidak. Saya ikut pergi ke sana, saya tengok. Termasuklah yang terkini ni di Cambodia dan juga di Hanoi. Semua saya pergi tengok. Supaya kalau kita lihat ni secara live, macam saya tengok lah, masa-masa saya pergi kan, berbeza dengan apa yang kita tengok dekat TV. Dia sangat berbeza. Dari segi environment, dari segi mungkin pressure-nya pemain-pemain yang ada di situ dan sebagainya lah. Bila kita berada dalam stadium tu. Jadi ini pengalaman. Tak apalah, doakan yang terbaik untuk sepak takraw dan juga PSM selepas ini. Alright, so kepada sahabat-sahabat semua, jadi kita nampak presiden kita sendiri adalah orang yang main takraw lah. Bukan hanya semata-mata pengetahuan Datuk dalam bentuk pengurusan, tapi Datuk benar-benar menjiwai lah sukan sepak takraw ni. Tapi semua ini tak akan berlaku semudah itu kalau tanpa sokongan kita lah sebagai peminat sepak takraw. Semua pihak kena mainkan peranan. Yang paling penting lah saya harap peminat-peminat luar sana, kita kena sentiasa tuliskan yang baik-baik. Kita selalu kena minta yang baik-baik. Dan berilah semangat kepada pasukan sepak takraw tanah air khususnya sebab mereka ni berkorban banyak perkara lah
untuk membawa nama Malaysia mekar semula di dalam arena sepak takraw ini. So Terima kita doakan. Terima kasih kepada Bosin Bola Rotan yang sentiasa bersama kita, bersama mengikuti perkembangan sepak takraw negara, dan sampai you jadi popular bila you ulas. Saya tengok, saya sendiri pun tengok pun saya pun ketawa tengok you ulas tu dan sebagainya. Dan terima kasih kepada MBR juga, masyarakat Bola Rotan yang sealiran dengan kita dan sama-sama untuk berganding bahu, boleh duduk semeja untuk kita buat yang terbaik untuk sepak takraw negara. Bukan satu perkara yang mudah. Musin punya cara pun cara berlainan, semua masing-masing ada kepakaran sendiri, dan tak ada orang boleh buat macam mana Musin buat. Saya tahu. Sebab tu saya kata dengan kawan-kawan, kena support Musin ni, sebab tak ada orang boleh macam dia. Dia pergi naik motor, bukan pergi naik kereta kadang. Dia pergi duduk pagi sampai ke petang. Kadang orang tak bagi dia air pun, kesian. Dia boleh ulas. Dan satu adalah kelebihan yang saya kena cakap benda ni, bukan kerana nak berbodek Musin, dia kenal player. Dia kenal player, dia kenal pegawai, dia kenal otai-otai kita, dan dia tahu daripada sudut mana nak mengulas. Jadi yang itu ada kelebihan. Termasuk juga dengan masyarakat Berautan, dengan Mamatnya, dengan Cikgu Syarudinnya pun, semua pun antara orang-orang yang sentiasa membantu. Terima kasihlah kerana sentiasa membantu, dan kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih, dan kita kritikan tu okey pada saya. Nak kritik, ada nak bagi pandangan yang negatif sikit okey, tapi kalau boleh biarlah pandangan tu pandangan yang berbeza, supaya ada titik persamaan akhirnya. Kalau tak, nanti kita berbeza pendapat banyak sangat ni pun lama-lama pressure pula pada kita kan, susah. Jadi tak apalah, saya fahamlah masing-masing ada pandangan yang berbeza. Jadi tak apa, yang itu kita kena raikan pandangan mereka daripada segi kritikan, tak apa. Okay, so saya rasa itu Dato', kita conclude dulu pada malam ni. Jadi terima kasih kepada Dato' Sumali Rizwan, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, sudi meluangkan sejam 40 minit bersama kita semua ni lah, peminat-peminat sepak takraw tanah air. Saya akan siarkan semula rakaman ini di YouTube Bola Rotan TV juga. Semoga persoalan-persoalan anda mengenai sistem kiraan mata dan sebagainya dapat terungkai pada malam ini. Apapun, tahniah kepada Dato' kerana membawa sepak takraw ke tahap ini sekarang. Jumpa lagi Dato' di siaran akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, bye-bye semua. Jumpa lagi. Kocong.